Ni bukan rekaan ke nak kena marking begini pergi. Kau jangan dia buat assumption, oh dia dah breakout trendline sell aku. Oh ini dah kena trendline saya nak buy. Tu retracement trendline. Aku selalu masuk trendline breakout yang aku ada kongsi. Hey guys, Assalamualaikum. What's up for Casio? Welcome back to akun YouTube channel. Terima kasih pada korang yang subscribe, like, komen yang baik dan share. Moga apa yang aku kongsikan sentiasa bermanfaat. Kembali lagi korang ke siri Belajar Forex Volume 2. So untuk video kali ni, topik yang aku akan kongsikan adalah apa itu trendline dan macam mana kau nak marking trendline. Trendline ni adalah salah satu benda yang memang tambah lagi trader baru akan dikegilaan ramai. Orang suka sangat trendline sebab trendline adalah benda yang senang buat, senang marking, dan ada juga yang boleh senang nak buat profit. Tak nak buang masa, tak nak buang tebiat dan buang duit, jom belajar. Okay guys, so kat sini kau nampak iPad aku dah tulis besar-besar kat situ. Apa itu trendline? Trendline adalah tool sahaja. Trendline adalah tools ataupun indikator lah. Indikator, benda ni subjektif. Tools atau indikator untuk mengukur, dengan betul-betul untuk mengukur trend sahaja. Untuk mengukur trend sahaja. Sama ada uptrend atau downtrend. So inilah trendline yang sebenar. Okay, dengar, faham betul-betul ayat ni. Khusus lagi pada trader baru, trader lama pun sama juga. Trendline kau kena faham satu benda. Trendline bukan harga. So trendline ni adalah indikator sahaja ataupun tool sahaja untuk mengukur trend. Sama ada trend tu dalam fasa uptrend ataupun downtrend. So kenapa aku kongsikan benda ni? Sebab kebanyakan trader dia suka sell bila price bertemu trendline, suka buy bila price bertemu trendline, suka masuk entry disebabkan oh price dah bertemu trendline. Ini kau dah faham apa itu trendline? Faham kan betul-betul Jadi macam mana how nak jadikan pendek, how to draw a trend line. Macam tu. Nak marking trend line ni dia ada beberapa, ada orang kata apa, ada beberapa option. Tapi cara yang relevan, sebab apa cara tu relevan? Berbalik kepada awal tadi. Bila kata nak mengukur trend, sama ada uptrend ataupun downtrend, benda tu melibatkan structure. Bila benda tu melibatkan structure, apa yang aku nak kongsikan ni kena elaborate dengan structure. Jadi how to draw a trend line adalah minimum adalah 2 low. Minimum 2 low requirement. Kalau kau buka kat Google, aku tak tahu kalau ada ke tak. Kalau kau buka kat Google sekalipun, dia akan tulis minimal 2 requirement to draw a trend line, too low ataupun too high. Let's say lah kita nak marking as uptrend, kita memerlukan 2 low. So apa maksudkan dengan dinamakan dengan 2 low? Macam ni lah. So ini low kan, ini low, ini low. So ini low, ini low. Macam tu je kita marking trend line dia. Macam tu. Sama juga kita nak buat penurunan too high. Nampak kat sini, too low untuk kenaikan, untuk too high untuk menurun. So ini kita buat kat sini, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. So ini adalah high. Ni nampak ni, ini adalah high. Ni atas ni high, ni bawah ni high. So marking je macam tu. Dah siap. Itu adalah trend line untuk downtrend. Ini adalah trend line untuk uptrend. Ini adalah trend line untuk downtrend. So ini je cara nak marking trend line. Kenapa aku cakap benda tadi dia ada several option? Sebab kebanyakan orang dia akan tersalah. Sama ada dia marking tu adalah too low ataupun retracement. Retracement ni maksud dia apa? Yang base kecil di dalam pergerakan harga. Sebab harga ni, kau tengok yang ni harga ni dia tak bergerak terus tegak macam tu. Dia akan ada yang kecil-kecil dia bergerak macam ni. Dia bergerak macam tu. Dia bergerak macam tu. Kebanyakan orang dia bukan marking low, dia marking yang retracement kecil-kecil ni. Start daripada sini. Ingat, itu bukan cara marking trend line. Sebab itu adalah dia punya retracement kecil. Ingat aku cakap, kita nak marking trend line, kita nak ukur trend, betul tak? So bila kita nak ukur trend, kita kena follow by structure punya market structure. So dalam market structure ada high dan low. Nak marking trend line, untuk downtrend memerlukan minimum too high. Untuk marking uptrend memerlukan too low. Persoalan, boleh tak kalau tiba-tiba dia ada lebih daripada tu? Boleh, tak ada masalah. Contoh dia ada lebih 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Boleh untuk marking trend line, boleh, tak ada masalah. Apa yang tak boleh adalah entry apabila price bertemu dengan trend line. Bukan aku kata salah ni disebabkan aku kata salah. Sebab salah ni disebabkan kau kena faham satu benda. Price dia tidak bergerak disebabkan bertemu trend line. Bila harga kan, aku dah ajar dekat topik yang support dan resistance, harga dia akan mencari paras harga yang lain. Dia tak ada sebut harga akan mencari trend line, harga akan mencari candlestick, harga akan mencari time frame. So harga dia akan mencari harga. Jadi
Jadi bila harga, ini adalah harga, ini adalah price, ini adalah tools. Dia adalah dua benda yang berbeza. Jadi bila harga dia bertemu tools, dia tak ada kaitan, dia tak ada penyebab pun harga tu nak menyebab harga tu bergerak. Cuma trendline ni kita ada dalam trading ni, kita ada untuk kita jadikan sebagai confluence. Kita jadikan dia sebagai signal. Maksudnya cara kau analisa tu, okey, kau dah analisa sekian, ada dah, dah breakout resistance, dia dah berjumpa rally, dia dah jumpa base, bertemu pula macam ni lah contoh kan. Satu pop ni resistance, pam, break. Ni ada minimum too low ni. Pop marking too low. Dia dah break resistance lah. Dah break resistance kat sini, dia dah retrace ni, kita nak cari buy. Lepas tu kat sini pula tiba-tiba dekat kawasan retracement ni, dekat kawasan dia dekat kawasan break resistance tu, ada pula rally, base rally, demand zone yang aku ajar dekat video yang lalu. Lepas tu ada demand zone lah kat sini. Price pun datang sini. Price datang sini pula, memang ngam-ngam pula level trend line yang kau dah marking. Kau nampak, dia ada trend ni, fasa nak ikut trend, kau pun buy. Kau punya buy position adalah bukan disebabkan trend line, tapi trend line tu ada macam terasa untuk menunjukkan harga sekarang nak jadi buy. Dia bukan sebab buy sebab trend line, sell sebab trend line, sebab harga dia tak attach dengan tools, bergerak mengikut kehendak harga tu sendiri, keputusan harga tu sendiri. Aku harap clear kat sini. 5 hours later. Okay guys, sekarang ni kita berada dekat Euro USD time frame H1. So nampak tak ni? Awal-awal dah nampak dah. Ini ada support ataupun low. Ini pun ada low. Dia simple. Macam tu je marking trend line. Dah habis. Itu je cara marking trend line. Maksudnya ambil ni, marking. Cara nak marking tu, nak marking yang hujung mana? Contohlah kau nampak ada banyak shadow macam ni kan. Ada banyak shadow, nampak ni. Nampak aku zoom sikit Aku zoom sikit lagi. Okay, kau tengok sini. Ada shadow yang first 2, 3. Nak marking daripada ni ke yuk? Nak marking daripada ni ke yuk? Nak marking daripada ni ke? Nak marking daripada ni yuk? Sebab tu aku cakap awal-awal dekat mana-mana video, dia tak ada yang 100% accurate as long benda tu minimal touch too low. So kalau macam aku antara dua. Sama ada aku marking daripada first low, daripada low dia, daripada low ni kan, yang mula-mula tu, ataupun aku marking daripada sini ni, yang first merah tu. Sebab apa? Sebab first harga turun, dia stop kat situ dulu. Nampak ni? Kenapa reason aku suka marking macam tu sebelum ni? Sebab disebabkan masa penurunan ni dia stop kat sini dulu. Lepas tu dia stop kat sini, paling low dia. Lepas tu harga-harga lain ni tak ada pun close bawah dia. So dia ni pemunca, dia stop pertama dulu, aku akan marking kat situ, ataupun aku start marking daripada sini. Itu antara salah satu cara aku lah. So sama ada nak marking kat sini boleh, nak marking kat sini boleh. So tarik macam tu. Tarik macam ni pula. Mana tadi? Mana satu lagi tadi? Macam ni. Nampak ni. Pop dia kena trend line. Lepas tu kebanyakan trader nak buy. Tengok price pun tembus. Ini adalah structure. Kalau lower time frame boleh juga nak marking macam ni, tapi lower time frame punya structure. Tapi jangan start daripada sini. Ni aku cakap tadi, jangan start daripada sini. Daripada retracement ada orang marking trend line macam ni, ada orang marking trend line macam ni. Memanglah semua kena. Semua kena ni. Sentuh trend line aku buy disebabkan trend line. Itu bukan trend line dia. Itu bukan trend line. Sebab trend line kita kena ukur daripada low dan high. Ini bukan low, ini retracement kecil. Dia punya satu movement ni. Dia punya keseluruhan ni adalah dia punya movement ni. Dia adalah satu movement yang sama. Faham tak? So okay, kita cari lagi contoh yang orang marking daripada retracement. Aku nak bagi contoh. Contoh macam ni. Ni dia bagi daripada sini, naik macam tu. Naik macam ni. Ni bukan trend line. Ini awak start ni daripada retracement. Awak kena start daripada low. Daripada low ke low, high ke high. Macam tu ayat dia. Nampak ni? Ni low ni. Ni low. Allahuakbar. Ni low ni. Ni low ni. Nampak ni? Ni low ke low, high ke high. Itu cara marking dia. Mana lagi kita cari lagi low ke low. Ni high ke high. Nampak ni? Kita ada contoh high ke high. Ni high ke high atas tu. Nampak? Ini kita ada high ke high. High ke high. Nampak tu? Kita ukur daripada high ke high. Itulah cara marking trend line. Mana lagi? Ni low ke low. Nampak ni? Low ke low. Mana lagi kita cari lagi? Nampak ni? Low ke low. Nampak ni? Low ke low. Kita cari lagi. Ni nampak ni? Ada low ke low. Dah macam lagu pun ada. Kita cuba tengok pair lain. GBP USD kita tengok. Biar nampak yang kemas sikit. Okay, nampak ni? Ni low ke low. Low pergi ke low. Nampak tak? Low dia pergi ke low. Nampak tu? So price pun nampak ni? Ni low dia. Ni low dia. Ni low dia bersentuh. Jangan marking yang kecil-kecil ni. Dalam ni. Kalau lower time frame boleh aku nak buat macam tu. Tapi bila contohlah kau persoalkan, kalau kat lower time frame boleh marking, sama juga trend line juga. Memanglah kau marking tu kat lower time frame. Tapi kalau contoh dia breakout ke bawah, kau jangan dia buat assumption, dia dah breakout trend line sell aku. Sebab higher time frame tak ada pun trend line nya. Dia hanya ada dekat M5. Sebab tu aku pernah cakap kat sebelum ni, setiap time frame ada jalan cerita yang berbeza. Setiap time frame ada structure dan retracement yang berbeza. Kau tak boleh nak samakan. Kita cari lagi. Mana lagi. Macam ni pun untuk retracement.
Retracement trendline pun boleh marking trendline. Macam ni nampak ni. Tu retracement trendline. Aku selalu masuk trendline breakout yang aku ada kongsi. Teknik trendline breakout H1 tu, cara nak masuk trendline breakout H1 tu lebih selesa dan lebih accurate, lebih sedap bila kau marking trendline yang macam ni. Trendline dia punya retracement. Janganlah yang dia punya yang besar, structure besar dia macam contoh macam ni kan. Contoh structure besar macam ni. Besar punya H4. Breakout ni kau masuk sell. Tak, aku akan masuk based on retracement dia. Dia punya structure retracement. Maksudnya contoh tarik macam ni kan. Dia turun. Aku marking trendline dekat situ. Dia breakout ni aku buy. Contoh kalau sell, dia turun. Dia pun main macam ni. Dia main yang kecil-kecil tu kan. Aku marking macam tu. Dia break, aku sell. Itu adalah trendline breakout based on kita pasang dekat retracement. Tapi kalau kau gabung retracement pergi ke low pergi ke retracement, itu dah berbelit. Dia kalau nak betul-betul yang ikut trend, low ke low. Kalau kau nak masuk yang untuk retracement, memang macam ni je lah. Ni nampak. Itu pun kau still nampak low dekat lower time frame ni H1. Kalau kau pergi dekat M5, M15 still nampak structure low untuk lower time frame. Tapi kenapa aku ajar teknik TLBO H1 tu? Disebabkan dah marking nak H1 yang breakout. Jangan marking kat M15. Tunggu M15 breakout, masuk sell. Lepas tu dia patah balik. Lepas tu kau tanya aku, yuk tak jadi pun teknik tu bla 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 bla. Aku dah cakap pasang kat H1, tunggu H1 candle close. But kalau close pun tak adalah teknik tu acik kau pakai 100 kali profit. Normal, tak ada benda yang 100% accurate. Acik kau buat jadi. Tarik je jadi. Tarik pasang je jadi profit. Tak macam tu. So itu adalah trend line dia. Pada korang yang tak tahu, ni trend line nampak ni. Maksudnya nampak ni, low high ke high. Kau pun tahu. Okay, price dah dalam keadaan downtrend sekarang ni. Jadi kau tinggal nak fokus cari setup sell kat atas. Gold GBP/USD kat mana tu? Ni ada trend line. Trend line maksudnya menurun. Maksudnya market sekarang berada dalam keadaan downtrend. Sebab apa? Sebab low dia menurun. Trend line pun kau pasang dia menurun. So tinggal nak cari execute peluang nak cari sell. Masuklah dengan apa-apa kaedah ataupun teknik TLBO H1 ke, inside bar candle ke, IBC setup ke, tak kisahlah, RSI ke, moving average ke, tak kisah, as long kau nak fokus sekarang ni untuk sell. Kalau yang macam aku ajar dekat video tempoh hari, aku dah ajar supply and demand. So sekarang ni kau dah nampak, okay, dia dah sekarang dah downtrend ni. Aku dah pasang trend line ni, dia dah turun sampai ke sini lah. Dia dah turun sampai sini ni, dah downtrend. Aku nak cari sell. Macam mana aku nak cari sell? So tiba-tiba kau tunggu pump ada. Ada drop base drop lah. Ada drop base drop. Kau pun marking lah drop base drop tu. Marking macam tu. Marking. Price masuk, entry sell dekat drop base drop. Price pun junam. Itulah dia punya jalan cerita yang simple. Walaupun macam aku lah cakap, tak semua hari akan indah jadi macam ni. Ada juga yang kan kau dah marking. Dah ada base apa semua benda, price pun tembus. Ada juga. So aku explain dalam konteks umum untuk yang kau tahu apa itu trend line, macam mana marking trend line, dan apa yang diperlukan untuk nak marking trend line. Okay guys, jadi aku rasa itu je untuk topik apa itu trend line. Aku minta maaf kalau sepanjang video tadi aku ada terkasar bahasa, tersilap kata, terkuang hajar ke apa benda. Aku minta maaf. Aku hanya nak explain apa bagi korang faham, seronok-seronok, dalam masa yang sama bagi cerap, bagi nampak dan jelas. Moga dapat bertambah baik dalam trading style masing-masing. Kau jangan lupa follow akaun Instagram aku Fokyok. Kau jangan lupa follow akaun TikTok aku Fokyok. Semua yang aku sebutkan tadi, link ada je dekat description. Kau pergi ke bawah tu ada link tree. Dalam tu semua yang original aku punya. Kalau selain daripada itu, ramai sangat scammer yang menyamar jadi aku. So hati-hati. Kau boleh masuk ke public channel Telegram aku sebab aku ada private channel yang aku kongsikan aku punya personal setup, forecast, video analisa, ataupun kadang-kadang aku selalu buat lucky draw, giveaway, trading contest dengan hadiah yang best-best. So kalau kau berminat nak join, klik je link tree yang dekat bawah, pergi ke aku punya Telegram platform. So aku rasa itu saja. Pergi ke kedai membeli candlestick. Good luck, all the best, and Assalamualaikum.